rukun, benda fardu, perkara syarat sah batal kena reti tu. Tu makna bersungguh-sungguh. Kalau setakat mau mari semayang tak mengaji tak apa, tu tak panggil bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh ni kena mengaji sungguh, kena faham sungguh. Benda ni batal, benda ni makruh kalau membuat dalam semayang. Kena tu panggil bersungguh-sungguh. Lepas tu kena ikhlas sungguh ibadah ni, baru boleh capai yang kata syurga tadi, dengan amal ibadah yang bersungguh-sungguh, beri banyak. Sebab tu bila boleh ada chance, ada masa, ada peluang Allah Ta'ala beri untuk buat ibadah, jangan pula tak ambil peluang tu. Takut menyesal bila tak buat ibadah teruk kan. Begitu juga menyesal bila tak tambah buat qadar tu, menyesal juga. Pasal dia lihat orang yang dapat lebih-lebih tu, dia akan menyesal. Dia kata, oh silap aku, kalau aku tahulah macam ni balasan untuk orang yang buat sembahyang duha ni, taubat aku tak tinggal. Tapi bila mu kata taubat tak tinggal, nak balik lagu mana? Dah duduk di sana dah. Oh, menyesal. Menyesal sebab apa? Sebab tak tambah, sedangkan benda tu sunatnya. Tapi kita rasa, oh silap aku. Menyesal. Tu orang yang tak tambah. Dia kena banyak, buat banyak. Biar banyak benda tu. Kerana nikmat syurga itu kekal selama-lamanya. Nikmat syurga bersalahan nikmat dunia yang hampir hendak binasanya nikmat dunia dengan berdiri kiamah. Segala nikmat dunia yang kita kecapi, dia akan binasa. Bila akan binasa, makna dia hampir dekat. Setiap benda yang akan datang dipanggil koribun, hampir. Jadi kiamat ni nak mari. Bila nak mari, hampir. Jadi bila berlaku kiamat, nikmat dunia yang kita kecapi binasa semua. Bersalahan dengan nikmat syurga, tak binasa. Satu, sebab kita tak mati. Ni hidup di dunia, mu carilah apa benda nikmat ni, mati habis. Nak rasa lagu mana lagi nikmat? Duk himpun duit banyak, lepas tu mati. Duit banyak tu hang bukan boleh guna. Nampak? Tinggal nikmat tu. Pasal apa? Orang lain kecapi nikmat tu. Pasal kita mati dah. Syurga ni dia tak mati. Bila tak mati, ambil nikmat tu, kekal. Dan kita tak ambil nikmat orang. Hak dia, hak kita, hak kita. Oh, Allah Ta'ala bagi tu. Tu nikmat syurga. Nikmat dunia binasa. Maka tiadalah sayugia, mana tak sepatutnya. Ni kata pengarang ni. Maka tiadalah sayugia, maka tiadalah sepatutnya kita berlumba-lumba dengan mencapainya nikmat dunia. Dah mun tahu nikmat dunia ni akan binasa, yang muduk pulun sangat. Buat cari nama, baik mun pulun nikmat yang kekal. So kita ambil nikmat dunia ni sekadar untuk kita capai nikmat syurga yang kekal. Bagus tu, pandai lagi. Cari nikmat dunia ni guna untuk capai nikmat akhirat yang kekal abadi. Itu cerdik panggil. Ni duk cari nikmat yang binasa, tinggal nikmat yang kekal. Tu tak cerdik. Bunyi tak kasar manalah. Kalau bodoh, murih pula. Ustaz kata bodoh pula. Ustaz ni pun tibai pun tahu. Ustaz pun nak tibai, main-main zaman ni. Ada orang nak cerita beri cerdik sikit. Mana nikmat yang binasa mun kejar, mun tinggal nikmat yang kekal. Cerdik ke bodoh? Orang cerdik dia akan carilah, walaupun dia dapat nikmat dunia tapi dia cari untuk akhirat tu. Tu cerdik. Dia guna nikmat dunia yang Allah Ta'ala bagi dekat dia ni untuk capai nikmat yang kekal. Tu. Kita nak lagu tu lah. Habis. Tu orang panggil kenyataan syurga. Kenyataan syurga. Tu kalau kita tengok gini nah. Kalau kita sebut syurga ni, ambil dari sudut nama. Ambil dari sudut nama, syurga ni satu je. Tahu tak? Dari sudut jirim dia tu. Tubuh syurga tu. Syurga ni satu je lah. Habis yang duk cerita jannatul ma'wa, jannatul khuldi.
Jannatul Adnin tu, itu iktibar pangkat. Iktibar pangkat manusia hak masuk tu. Tapi kalau nak cerita kata syurga ni satu je. Negeri nikmat. Jannatul Adnin pun syurga, Jannatul Khuldi pun syurga. Cuma bila iktibar pangkat, orang yang masuk ni dia berbeza kedudukan dia. Baru syurga tu ada 7, ada 8. Tapi bila iktibar diri syurga tu satu je. Tempat nikmat. Mu duduk dalam Jannatul Khuldi, mu terima nikmat. Duduk dalam Jannatul Adnin pun terima nikmat. Cuma nikmat yang mu dapat dalam Jannatul Adnin tu lebih tinggi daripada nikmat yang mu dapat daripada Jannatul Khuldi, Jannatul Ma'wa, paling tinggi. Dan sebahagian ulama kata Jannatul Firdaus paling tinggi. Pasal dia duduk tengah-tengah. Dia duduk tengah-tengah. Dia paling tinggi lah. Tu kadang-kadang kita duduk dengar tu imam kan, dia berdoa ni. Dia berdoa biasanya bulan Ramadan lah. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus. Dia sebut firdaus. Tu makna hak paling tinggi ya. Sebab kalau tak dapat firdaus mungkin bawah sikit. Dia bajet lagu tu lah. Tak dapat firdaus turun Adnin ke, turun Khuldi ke. Minta syurga saja tak dapat syurga, pergi terus. Jadi boleh minta tinggi tu. Jadi bila kira syurga ni banyak berdasarkan pangkat, darjat. Tapi kalau cerita negeri nikmat satu je, syurga nama dia. Adik, kita tengok sikit dalam kitab Bahrul Mazi ni yang dikarang oleh Syekh Idris Al-Marbawi ni. Dia kata apa? Dia kata babu majaa fi sifatil jannati wa na'imiha. Dia kata bab yang kelima yang telah datang, ia bab pada menyatakan hadis yang membicarakan sifat syurga dan nikmat syurga. Kata Syekh Idris bahawasanya bagi syurga itu beberapa nama dengan iktibar sifatnya. Ciri-ciri itu ada banyaklah syurga. Dan dinamakan dengan dia satu jua dengan iktibar zatnya. Zat syurga tu mana tempat nikmat satu je lah. Tapi iktibar sifat-sifat dia, ciri-ciri dia, yang ni buat daripada emas, yang ni buat daripada perak, yang ni buat daripada buluh. Bermakna iktibar sifat-sifat tu jadi banyak lah syurga tu. Ni kata Syekh Idris Al-Marbawi. Maka nama syurga itu ialah nama yang umum, yang mencapai bagi segala zatnya dan dengan barang yang melengkapi atasnya daripada segala nikmat dan kesukaan dan puas hati. Setiap benda yang ada dalam syurga, hati itu puas. Dia tak mari hati kata tak apa-apa, alah cemuih yang tu bukan dia. Dia mesti puas hati punya. Ni cerita nikmat syurga. Mesti hang berasa puas. Macam kita lah, makan ni puas betul makan. Puas. Bermakna kalau ada tak puas, tu bukan nikmat syurga. Dan berkata Imam Qurtubi, ini dalam kitab Bahrul Mazi ni. Kata Imam Qurtubi, syurga itu ada 7. Dia kata, iktibar sifat, bukan iktibar zat, iktibar sifat dia. Yang lebih tinggi darjatnya iaitulah Jannatul Adnin. Ni mengikut pendapat Imam Qurtubi. Dia kata Jannatul Adnin ni paling tinggi. Sebab apa? Kerana ia tempat tinggal sekalian Rasul dan syuhada dan siddiqin. Rasul-rasul duduk Jannatul Adnin lah. Orang yang mati syahid pun duduk Jannatul Adnin. Dan orang-orang yang siddiqin, orang yang dapat pangkat siddiq, duduk situ. Jannatul Adnin dipanggil. Kemudian yang mengiringi Jannatul Adnin mengikut pendapat Imam Qurtubi ialah Jannatul Firdaus. Ni Imam Qurtubi kata Jannatul Firdaus ni nombor 2 selepas Jannatul Adnin. Dia kata ni kalau minta Firdaus bawah sikit minta Jannatul Adnin. Ini pendapat Imam Qurtubi gitu. Lepas pada Jannatul Firdaus, sebab dia kata Jannatul Firdaus ini ialah syurga yang di tengah-tengah syurga. Semua syurga ni dia duduk tengah-tengah Jannatul Firdaus. Dia kata. Kemudian dia kata mengiringi Jannatul Firdaus ialah Jannatul Khuldi. Nombor 3.
Kemudian Jannatul Naim, nombor 4. Kemudian Jannatul Ma'wa, nombor 5. Kemudian Darus Salam, nombor 6. Kemudian Darul Maqamah, nombor 7. Tu ada 7 lapisan syurga. Satu lapis ke satu lapis 500 tahun perjalanan. Cuma kalau dalam syurga ni dia bukan macam langit tu. Lapisan pangkat tu. Kalau hang duduk Jannatul Khuldi contoh. Hang duduk Jannatul Khuldi, dalam Jannatul Khuldi tu ada mahligai yang bertingkat-tingkat. Satu tingkat ke satu tingkat 100 tahun perjalanan. Kita bayangkan 100 tahun perjalanannya. Kita duduk tingkat pertama di Jannatul Khuldi, nak pergi tingkat kedua 100 tahun. Bayangkan lagu mana tu. Hebat tu. Ni kata Imam Qurtubi. Dan setengah daripada ulama, ni pendapat setengah daripada ulama, dia kata membahagikan syurga itu dengan iktibar kepada orang yang kekal di dalam syurga itu, iaitu 3 syurga sahaja. Ada sebahagian ulama kata syurga ni 3 je, tapi iktibar orang yang masuk kekal duduk dalam tu ada 3 kategori manusia. Jadi syurga ni ada 3 je lah, kata sebahagian ulama. Okey, pertama dipanggil syurga ketentuan dari Tuhan. Ni orang panggil syurga yang Allah Ta'ala tentukan, tapi ketentuan ni Allah yang beri. Siapa pun tak boleh bagi ni. Dipanggil syurga anugerah. Ketentuan Tuhan dia kata. Iaitulah syurga yang masuk akan dia syurga itu oleh budak-budak dan ahli fatrah. Ahli fatrah ni orang yang hidup sebelum dibangkitkan Nabi kepada mereka. Mereka hidup zaman belum bangkit Nabi. Jadi mereka ni mati pula sebelum dibangkitkan Nabi. Dipanggil ahli fatrah. Contoh paling mudah ahli fatrah ni, sebahagian ulama kata mak Nabi dan ayah Nabi, wan Nabi apa semua tu. Cuma mereka ni bila sangkut paut dengan Nabi, Allah Ta'ala pelihara lah. Kita ambil orang yang hidup zaman tu, zaman ayah Nabi, zaman mak Nabi tu, mana bangkit Nabi lagi. Sebab tu bila kita belajar tauhid, syarat-syarat mukallaf ni, sebahagian kitab ada 4 syarat dia. Sebahagian kitab dia kata 5 syarat. Salah satu daripada 4 ataupun 5 syarat dia akan sebut apa? Sampai seruan Rasul kepada orang itu. Macam kita duduk ni, sampai tak seruan Rasul kita sampai. Mukallaf, tu syarat mukallaf. Selain daripada akil, baligh, sampai seruan Rasul kepadanya, dibangkitkan Rasul kepadanya, selamat panca indera. Tu 5 syarat mukallaf ni. Jadi bila ahli fatrah, dia tak cukup syarat. Bukan dia tak balik, janggut, bercucu, bercicit tak balik lagi, berat menana. Bermakna dia balik dah, tapi syarat balik tu ada lah. Syarat akil ada, syarat balik ada, tapi syarat bangkit Rasul sampai seruan Rasul tu tak ada. Lucu lah. Bila lucu syarat tu tak jadi mukallaf. Bila tak jadi mukallaf, masuk syurga lah. Yang tak masuk syurga ni mukallaf bila mu tak buat. Sebab tu kanak-kanak ataupun orang yang lahir mata buta, telinga pekak, dua-dua tu ada kat dia, confirm ahli syurga. Kenapa? Pasal tak mukallaf. Kita ni kena semayang ni, kena mengaji, benda fardu ain, kena semayang 5 waktu, kena puasa bulan Ramadan. Pasal syarat mukallaf tu cukup. Ni dia tak cukup syarat. Bila tak cukup syarat, tak wajib semayang, tak wajib puasa. Jadi dia ni ahli syurga. Syurga mana ni? Syurga yang pertama ni lah, syurga anugerah, orang panggil. Ketentuan daripada Allah. Allah yang tentukan siapa masuk syurga ni. Budak-budak yang pertama. Bila budak-budak, nampak syarat mukallaf, baligh. Bila sebut budak-budak, dia tak baligh lagi lah. Sebab itulah walaupun dia kanak-kanak ataupun budak-budak yang daripada keluarga yang tak beriman, dia anak orang tak beriman,
kemudian mati sebelum balik, confirm masuk syurga. Syurga mana? Syurga yang ditentukan oleh Allah. Sebab tu dalam syurga ni disebutkan wildanun mukhalladun tu. Wildan tu kanak-kanak, budak-budak yang akan jadi pelayan bagi penduduk syurga. Budak-budak mana ni nak jadi pelayan ni? Takkan dia tak ada mak bapak? Mak bapak dia kufur. Bila mak bapak dia kufur, mak bapak dia kekal dalam neraka. Jadi dia yang masuk syurga. Dia tu jadi pelayan bagi orang mukmin yang masuk syurga ni. Anak orang mukmin jumpa pak dia lah. Pasal dia ada ayah, dia ada mak. Tu sebahagian ulama tafsir sebut kanak-kanak. Ni dalam kitab Bahrul Mazi sebut ni, syurga yang ditentukan oleh Allah, iaitulah kanak-kanak. Itu kita pesan tu. Jangan duk panggil anak orang kafir kapiak. Aduh, wei kapiak, masa? Jangan duk panggil gitu. Pasal belum tentu dia mati kafir. Kalau pak dia semua. Kalau anak dia anak kafir, macam anak kafir. Oh, dia buat gitu. Kawan tu mati sebelum balik, jam sebab tak boleh panggil kanak-kanak yang belum balik walaupun dia anak orang kafir. Bila dia balik, habis. Jadi dia akan dapat syurga tu lah. Syurga ketentuan Allah. Jadi kita ni kanak-kanak. Kita bukan kanak-kanak. Kita ahli fatrah yang kata hidup belum dibangkit Rasul. Sudah. Kita telah dibangkitkan Rasul kepada kita. Mukallaf. Bila mukallaf, syurga hak kata anugerah ni kita tak dapat. Kita tak dapat masuk. Pasal ni ketentuan untuk dua golongan saja. Kanak-kanak yang belum baligh, mati, dan ahli fatrah. Ingat molek tu? Kalau nak hak ni anugerah Allah. Kita tak dapat ni. Kemudian kata ulama, syurga yang kedua dipanggil syurga pesakaan. Pesakaan ni mana? Syurga yang dipesakai. Syurga yang kita pesaka. Maksud macam kita makan harta pesaka je lah. Syurga yang dipesakai. Maksud dia syurga yang kita dapat pesaka. Ini syurga yang kedua. Dia kata yang dicapai akan syurga ini oleh tiap-tiap orang yang masuk daripada orang-orang mukmin. Syurga pesaka ni, setiap orang beriman dia boleh masuk syurga ni. Dia boleh masuk syurga pesaka ni. Makna dia syurga ni akan dianugerahkan kepada setiap orang yang beriman. Orang beriman ni ramai. Ada hak taat, ada hak asi. Tak kira. Janji dia mati dalam keadaan beriman, dia masuk syurga ni. Dipanggil syurga pesaka, dia kata. Iaitulah tempat yang ditentukan bagi ahli neraka. Jikalau masuk mereka akan syurga. Mana ahli neraka hak kena seksa dulu tu, cuci dosa semua, dia akan masuk syurga ni lah. Dipanggil syurga pesaka. Sebab apa? Dia mati dalam keadaan beriman, tapi dia berdosa. Dia tak dan taubat, dia mati ni. Tinggal semayang, tinggal puasa, buat maksiat. Jadi dia kembali ke sana, dicuci dosa dulu lah. Selesai cuci dosa, diletak dalam syurga ni lah. Dipanggil syurga pesaka. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dipanggil syurga a'mali, iaitu namanya, iaitu tempat tinggal di situ oleh orang-orang yang dengan sebab amalnya mereka memiliki syurga itu. Mana syurga amal ni? Ni amalan. Nampak tadi kita itu tadi, bersungguh-sungguh memperbanyakkan amal. Pasal apa? Pasal sebahagian ulama kata ada syurga ni nama dia syurga amal. Syurga sebab amalan. Membuat amalan fardu tak tinggal langsung, kamu dapat syurga ni, syurga amal. Sebab tu setiap amalan yang kita buat ni, ingat ada syurga dia. Sebab tu jangan pelekeh amalan orang. Kalau amalan dia buat ni nampak bagi kita ni sikit, nampak lekeh lah, mu jangan hina, sebab dia ada syurga dia. Sebab tu ulama kata syurga amal. Tu kita duk beramal tu, memang ada sungguh syurga tu untuk orang-orang yang beramal. Dipanggil syurga amal. Ada 3 kategori. Sebahagian ulama bahagi syurga tu. Ingat.
Jadi kalau nak ambil syurga anugerah memang tak dapat. Ya, memang tak dapat lah. Pasal kita bukan kanak-kanak, bukan ahli fatrah. Lepas tu kita kata tak apalah, janji dapat syurga pesaka pun jadi, masuk neraka dulu. Mau? Jangan ada waktu main-main masuk neraka kan? Neraka ni waktu main-main. Dia bukan benda yang kita boleh cerita. Masuk sah lagi, cuci-cuci terbit tu penjara lah bu. Penjara boleh lah sembang lagu tu. Ni masuk neraka. Neraka ni bukan main-main tu. Kalau benda main-main ni, tak apalah, ni bukan main-main. Sebab tu ahli neraka ni celaka lah kalau cerita dia. Na'udzubillah misalnya. Bukan tempat untuk kita kata tak ada apa neraka. Biasa lah macam api. Api apa masalah, aku kerja bomba dulu tau. Awak hanya bomba tu masuk neraka tak ada apa. Yang dah buat gitu, ni api untuk seksa. Bukan duduk saja gitu. Memang kena seksa tu tak mati tu. Sebab tu ahli neraka ni terseksa meraung-raung selagi tak habis dosa dia. Takkan kita nak syurga tu? Jangan masuk neraka dulu. Tak mahu, kita nak syurga akmal. Kita nak beramal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masuk kita dalam syurga akmal tu. Tu tengok dalam kitab Bahrul Mazi. Kalau rajin, pergi beli kitab Bahrul Mazi ni, jilid 18. Kalau jilid 17, dia cerita bab kiamah, sirat, syafa'ah, tu jilid 17. Kalau tuan-tuan rajin beli jilid 18, semua dia cerita syurga, lepas tu neraka. Detail lah, satu persatu. Dia cerita berdasarkan hadis. Berdasarkan hadis tu. Jadi kitab Bahrul Mazi ni dipanggil kitab ringkasan hadis Imam Tirmizi ataupun Tirmizi. Jadi Imam Tirmizi ni salah seorang daripada imam-imam yang masyhur dalam kategori pakar hadis, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud kan, Imam Tirmizi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah. Ada 6 ni dipanggil Sunan Sittah. Kalau orang mengaji hadis, 6 ni lah mengaji. Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, kemudian Jami'ut Tirmizi. Hadis yang dikumpulkan oleh Imam Tirmizi. Bila Imam Tirmizi kumpul-kumpul hadis ni, kita arak lah. Kalau kita nak baca kitab Arab pakai nganga. Datanglah seorang ulama tanah Melayu yang terkenal di Lubuk Merbau, nama dia Syekh Idris Al-Marbawi. Jadi Syekh Idris Al-Marbawi ni dia pergi mengaji kitab ni, dia buat ringkasan hadis Imam Tirmizi, dia namakan kitab tu Bahrul Mazi. Ada 22 jilid. Kalau tuan-tuan beli yang Jawi, satu kitab tu dia 2 jilid. Jilid pertama, jilid kedua sebuah, jilid kedua, ketiga, keempat sebuah. Macam tu. Ada 22 jilid. Dulu beli RM250 RM lah. Lah ni mungkin 300 lebih. 350 apa tak tahulah, tapi saya beli dulu RM250. Kawan saya beli sebelum saya beli baru 100 lebih. Baru 100 lebih. Lah ni kota tinggi lah. Pasal dia pun mungkin mahal lah. Bahrul Mazi. Tuan-tuan beli kitab ni. Hadis ringkasan Imam Tirmizi. Cerita syurga ni detail. Kita baca-baca tu, dia gairah. Tahu gairah? Bukan gairah bak tu. Dia gairah rasa macam hebat batu syurga ni. Jadi gitu. Jadi nak usaha sikit, nak bersungguh-sungguh sikit bak ibadah. Pasal benda mahal. Syurga ni mahal. Jadi harga nak masuk dia pun mahal lah. Jadi kena usaha bersungguh-sungguh. Itu dia. Ini kata Syekh Idris Al-Marbawi dalam kitab dia, nama dia Bahrul Mazi. Jadi setiap manusia yang beriman dia masuk syurga. Tapi belum tentu syurga amal, mungkin syurga pesaka. Kalau orang yang beramal, dia beriman, dia beramal soleh, dia jaga sungguh amalan, dia masuk syurga amal. Syurga amal ni dia tak kena masuk neraka lah maksud dia.
dia terus masuk syurga. Kita nak lagu tu lah. Kita nak lagu tu. Kita nak jenis tak tengok dah neraka-neraka ni. Kalau boleh masuk syurga amal. Tak doa lah. Cara berdoa jangan berdoa saja mayang pam dak. Ya Allah, saya nak syurga ya Allah. Subuh pukul 9 bungkus mana minta sungguh aku nak syurga ya Allah. Mayang subuh jaga fardu. Tak boleh nak buat sunat, buat fardu. Jaga fardu dulu. Lepas tu bila dah fardu ni maintain cantik dah, tambah sikit lah amalan sunat. Bila steady dah, tambah lagi. Bermakna amal kita banyak. Lepas tu jangan duk buat salah dengan manusia. Yang ni paling berat ni, takut ni. Pasal ada orang Nabi kata dia bawa pahala semayang dia, pahala puasa dia, pahala zakat dia, pahala kebajikan dia bawa berlombok pergi ke sana. Tetapi diberi kepada orang lain. Ni takut Kita duk kata syurga amal ni kita dapat, ramalan kita dahsyat, rupanya kena beri ke orang. Naya beri aku sikit, dia tak buat lah tu. Ram boleh. Dia tak semayang subuh. Kita yang semayang subuh teruk-teruk, dah lah semayang subuh, kena kuliah subuh pula sejam lebih. Mengamuk tak tahu. Geram ke ustaz ni lama nak mampu. Dah roti canai tu sedap habis ya. Nyebara ustaz. Beri kat orang pula. Tuan-tuan bayangkan orang. Kita dah letih semayang subuh, mengaji lagi, pahala tu pergi beri kat orang. Tak ada dah lah. Amal tu, amalan ganjaran tak ada dah. Tu semayang, puasa pun kena bagi, zakat pun kena bagi. Sebab tu bila buat amal, jangan duk buat dosa sesama makhluk ni banyak. Tinggal dosa sesama makhluk ni bahaya. Yang ni paling berat di sisi Allah. Kita takut tu kan. Habis tang tu. Jadi kita pun berhenti tang tu. Tempat kedudukan syurga. Kita akan bincang insya-Allah. Kita akan tangguh dulu kuliah kita ni. Kita akan bertemu tahun depan. Tahun depan kan? Bukan bulan depan, tahun depan tu. Jadi kita berhenti tentang tempat kedudukan syurga. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. اللهم تعالى وتعرفين ورزقنا يروي فمن النبي رزق المرسلين والحمد لله صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين.